Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran, iaitu Ulum Al-Quran, tingkatan 1. Tajuk pada hari ini yang kita nak bahaskan bersama, iaitu pengertian Al-Quran. Baik, anak-anak cuba dengarkan dengan teliti. Pengertian Al-Quran dari sudut bahasa bererti bacaan atau qiraah. Dari sudut istilah pula, ia bererti kalamullah yang bermukjizat, iaitu melemahkan yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dalam bahasa Arab yang ditulis dalam beberapa mushaf bermula dari suratul Fatihah dan berakhir dengan suratul Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah satu ibadah. Baik, kita perhatikan bila sebut Al-Quran asal daripada bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan, iaitu qara'a bacaan. Manakala dari segi sudut istilah pula, kita ada beberapa isi penting. Dia sebut Al-Quran, pertama, kalamullah yang bermukjizat. Satu. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ternafi kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat dan Zabur. Kemudian perantaraannya malaikat Jibril AS dan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, yang kelima, dituliskan dalam beberapa helaian mushaf, suratul Fatihah yang pertama dan surah yang ke-114, suratul Nas, surah manusia. Dan yang keenam, diriwayatkan secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Mutawatir adalah kebenarannya terbukti, iaitu tiada penyelewengan. Dan yang ketujuh, ialah membacanya adalah satu ibadah. Satu huruf dikira sebagai 10 ganjaran di sisi Allah. Manakala nama-nama Al-Quran ada banyak disenaraikan, antara yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu kalimah yang pertama Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Quran. Kalimah Al-Quran disebut. Nama yang kedua ialah Al-Kitab, iaitu dalam suratul Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Yang ketiga, Al-Furqan. Maksud Al-Furqan ialah membeza di antara kebenaran dan kebatilan. Suratul Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdih, hingga ke akhir ayat. Manakala yang keempat, Az-Zikr. Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 9, iaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalimah zikr disebut. Dan yang kelima, At-Tanzil, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Itulah 5 nama-nama Al-Quran yang disebutkan, sebahagian daripadanya. Dan Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat qadim, kekal, tiada permulaan baginya. Qadim bermakna tiada permulaan bagi adanya. Ia terpelihara, Al-Quran ini terpelihara dari segala kesalahan dan kesilapan. Kitab Al-Quran mempunyai ciri-ciri yang menjadikannya, melayakkannya sebagai sebuah kitab suci. Ada 6 ciri yang disebut sebagai kalam suci ataupun kitab suci. Yang pertama, suci daripada campur tangan manusia. Tiada campur tangan manusia dalam setiap yang ada dalam Al-Quran Karim, titiknya, barisnya, makna dan sebagainya. Yang kedua, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, isi kandungannya tidak bertentangan antara satu sama lain. Antara ayat demi ayat tidak ada pertentangan.
Yang keempat, ia terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Allah pelihara Al-Quran itu. Ya, kami yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharakannya. Kemudian, yang kelima, ia hendaklah dibaca dengan tertib, hukum tajwid yang betul, menjaga sifat dan makhrajnya. Yang keenam, isi kandungannya hendaklah difahami dan diamalkan. Yang ketujuh, seseorang yang ingin menyentuh Al-Quran mestilah dalam keadaan berwuduk. Itulah sahaja perbincangan kita ringkas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.